Kira macam ni lelaki macam tak nak kubur dia ni kan. Ya betul lah. Tempat dia bersemadi lah. Kiranya yang macam tu lah. Mangsa dicampak secara hidup-hidup, selain tangan dan kaki diikat dan mulutnya dilekatkan dengan pita pelekat. Apa sudah jadi dengan manusia tiada hati perut langsung? Ikuti kisah ini. Pada 3 September 2024, seorang pesara pegawai kanan keuangan Fekra dikenali sebagai Sabari Baharo berusia 62 tahun dipercayai keluar berjumpa rakannya menaiki kereta Proton Wajahnya bernombor flat KBP 5778 berwarna emas. Mereka pergi berurut sebelum singgah makan di sebuah kedai dan pulang ke rumah bertempat di Kampung Mengkuang Tengah, Kuala Pegang, Baling, Kedah. Bagaimanapun, keesokan harinya mangsa gagal dihubungi. Kali terakhir keluarganya berhubung dengan mangsa pada siang hari kejadian sahaja. Berikutan kejadian berkenaan, keluarga mangsa merayu kepada mana-mana individu yang menjumpai mangsa agar menghubungi mereka. Terdahulu, berita kehilangan Sabari itu dikongsikan sendiri oleh anaknya menerusi beberapa hantaran di aplikasi Instagram. Malah, keluarga mangsa percaya mangsa masih hidup dan dilarikan individu tidak dikenali. Anak bongsu mangsa Muhammad Amir Hakimi Sabri 25 tahun berkata, ini kerana mereka telah mengenal pasti berlaku pemindahan wang dari akaun bank mangsa ke akaun bank seseorang tidak dikenali dengan jumlah yang agak besar. Pemindahan wang itu berlaku pada 4 dan 5 September. Kemudian selepas pihak polis meneliti sistem kamera lita tertutup CCTV, kelihatan seorang wanita tempatan yang melakukan transaksi berkenaan. Andaian mereka itu ada asasnya apabila dikuatkan lagi dengan penemuan kereta Proton Wajah milik Sabri dalam keadaan hangus terbakar di tempat pembuangan sampah di Pulau Belatik Sik pada Jumaat 6 September 2024. Penyiasatan polis tidak menemukan jasad mangsa di dalam kenderaan yang terbakar itu dan keluarga yakin mangsa dilarikan oleh seseorang. Namun segala impian keluarga itu hancur apabila polis mengesahkan mangsa dipercayai dicampak hidup-hidup ke dalam Sungai Padang Terap dalam keadaan tangan diikat dan mulut ditutup dengan pita pelekat. Ketua Polis Kedah Datuk Fizul Saleh dalam kenyataannya dilaporkan berkata, operasi pencarian dijalankan susulan penahanan suspek dua lelaki tempatan berusia 26 dan 38 tahun. Susulan itu, satu operasi mencari jasad mangsa dijalankan di sekitar Sungai Padang Terap, Kampung Empar. Operasi yang bermula 9 pagi itu disertai Polis Kontijen Kedah, unit selam pasukan Polis Marin PPM dari Batu Uban Pulau Pinang dan pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomber dan penyelamat BBP Jitra. Difahamkan, radius pencarian diperluaskan kepada 12.8 km sepanjang sungai terbabit bermula dari Jambatan Kampung Empar, lokasi di mana mangsa dipercayai dicampak. Malangnya, setakat 11.45 pagi 1 Oktober 2024, tiada sebarang petunjuk diperoleh di lokasi pencarian. Walaupun dikatakan sudah 28 hari mangsa hilang, keluarganya berharap operasi pencarian dipermudahkan. Keluarga mengharapkan mangsa mempunyai kubur seperti orang lain. Dengan segunung harapan, keluarga dapat menziarahi pusaranya. Dalam pada itu, keluarga mangsa memuji kecekapan polis dalam melakukan siasatan sebaik laporan kehilangan mangsa dibuat. Anak mangsa turut mendakwa mengenali seorang daripada suspek yang juga kontraktor dan terbabit dalam pembinaan rumah berhampiran rumah bapanya di Baling. Dia juga dimaklumkan pemilik rumah yang dalam pembinaan ada bertanya kepada isteri suspek mengenai keberadaan suaminya, tetapi wanita itu mengatakan dia tidak tahu. Tetapi isteri suspek memberitahu suaminya ada memberikan wang berjumlah RM1,500 sebelum menghilangkan diri ketika hari mangsa dilaporkan hilang. Selaras itu, dengan tangkapan dua orang suspek, polis memaklumkan berjaya menyelesaikan kes ini dan siasatan lanjut dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Akta 574 kerana membunuh yang boleh dihukum gantung sampai mati. Menurut isteri mangsa, Subiah Ruslina 57 tahun mengatakan suaminya tidak pernah bercerita berkaitan individu disyaki itu walaupun setiap hari suaminya menghubunginya. Subiah dan Sabri berkahwin pada 2018 dan berhubung jarak jauh disebabkan faktor kerja. Kali terakhir mangsa menghubungi isterinya ialah pada Isnin 2 September. Dia memaklumkan mahu ke masjid. Isteri mangsa dimaklumkan berkaitan kehilangan suaminya selepas dihubungi anak tiri yang bertanya berkenaan keberadaan lelaki berkenaan. Anaknya bertanya sama ada mangsa berada dengan ibu tirinya atau sebaliknya. Ini kerana mangsa pernah berjanji untuk datang selepas anak tiri melahirkan cucu.
Pada 2 Oktober 2024, operasi hari ketiga pencarian jasad mangsa diteruskan kira-kira jam 10 pagi. Operasi disertai unit selam, pasukan polis marin PPM Batu Uban di Pulau Pinang dan pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kubang Pasu. Bagaimanapun, setakat jam 11 pagi, masih tiada sebarang petunjuk diperoleh di lokasi kejadian. Difahamkan radius pencarian meliputi 13 km sepanjang Sungai Terbabit, bermula dari Jambatan Lubuk Batu ke Jambatan Kepala Bata. Selain itu, unit anjing pengesan K9 Poli Diraja Malaysia PDRM turut digunakan dalam operasi itu. Pada 3 Oktober 2024, operasi pencarian mangsa disahkan tamat. Difahamkan, operasi selama 3 hari yang bermula Isnin tidak menemukan sebarang petunjuk sehingga pencarian dihentikan berikutan kehilangan mangsa sudah pun menghampiri sebulan. Seorang penduduk Kampung Empah terkejut apabila mengetahui jasad mangsa dicampak ke dalam Sungai Padang Terap yang terletak di belakang rumahnya sahaja. Menurutnya, dia mengikuti perkembangan kehilangan Sabri di aplikasi TikTok, namun terkejut apabila dimaklumkan jasadnya dicampak di belakang rumahnya. Dia tidak mendengar apa-apa sama ada bunyi benda jatuh di jabatan berhampiran rumahnya itu kerana mungkin kejadian berlaku awal pagi ketika penduduk sedang tidur. Jabatan itu menghubung penduduk kampung dari Wang Tepus Jitra ke Pokok Sena dan menjadi laluan penduduk. Ketika banjir melanda kawasan Derang di Pokok Sena, jabatan itu menjadi laluan penduduk untuk ke Pekan Jitra dan berhampiran. Di samping itu, keluarga mangsa reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mangsa sudah tiada selepas operasi pencarian pada hari ketiga menemui jalan buntu. Namun, mereka berpuas hati dengan usaha pasukan penyelamat melakukan pencarian di sekitar kawasan sungai. Di atas faktor memandangkan mangsa telah dicampakkan ke dalam sungai sejak 4 September, jadi kemungkinan untuk menemui jasad mangsa adalah tipis. Ditambah pula, sebelum ini, banjir besar berlaku di kawasan itu selama kira-kira seminggu, diikuti banjir lain selama 4 hari. Arus deras boleh menyebabkan pelbagai kemungkinan. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh mengesahkan motif pesara pegawai keuangan Felkra Sabari Baharum yang berusia 62 tahun dibunuh disebabkan mangsa sempat melihat wajah ketika suspek melakukan samun. Perkara ini terbongkar selepas soal siasat ke atas 2 lelaki yang ditahan mendedahkan niat mereka ingin menyamun, namun wajah suspek dicam mangsa ketika kejadian itu berlaku. Ketika kejadian samun itu, mangsa mengenali suspek menyebabkan mereka mengambil tindakan mengikat tangan dan mulutnya ditutup dengan pita pelekat sebelum mencampak ke dalam Sungai Padang Terap di Kampung Empah, Derang di Kubang Pasu. Suspek utama yang berusia 38 tahun disyaki membelanjakan RM16,000 untuk berjudi di Batam, Indonesia sebelum ditahan polis. Suspek dan bersama anak saudaranya yang berusia 26 tahun ke Batam selepas bertindak membunuh Sabri dan mengeluarkan wang simpanannya dari tabung haji berjumlah RM16,000. Suspek terbabit juga didapati mengalami masalah ketagihan judi dan sering keluar negara bagi melakukan kegiatan berkenaan. Suspek dipercayai menghabiskan wang disamunnya dari mangsa di sebuah kasino sebelum pulang ke tanah air. Difahamkan suspek dan anak saudaranya ditahan polis di kawasan sempadan di selatan tanah air selepas tidak menyedari polis berjaya mengenal pasti identiti mereka. Pada 5 Oktober 2024, reman terhadap 2 suspek disambung sehingga 10 Oktober 2024. Mereka disambung reman 5 hari mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan untuk membantu siasatan berhubung kes khianat bakar kereta. Peguam Hermes Media Putra Ibrahim berpendapat sebelum didakwa di mahkamah ada kemungkinan tertuduh akan tukar pengakuan iaitu tidak bersalah. Paling penting adalah pengakuan sewaktu peringkat mahkamah ketika didakwa. Namun, secara keseluruhan, pihak pendakwaan boleh meneruskan pendakwaan ke atas suspek berdasarkan pengakuan tertuduh sahaja di mahkamah. Pada 11 Oktober 2024, polis mendapat perintah reman selama seminggu lagi terhadap kedua-dua suspek. Perintah reman terhadap suspek itu dikeluarkan Magistrate Anis Suraya Ahmad di Kompleks Mahkamah Sungai Petani bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Baling. Sebuah trak polis yang membawa suspek dengan kawalan ketat dilihat memasuki Kompleks Mahkamah Sungai Petani kira-kira jam 9.48 pagi. Kes ini masih di peringkat awal, tapi aku mengharapkan kedua-dua suspek mereput di dalam penjara sebelum menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Semoga Allah yarham Pakcik Sabri Baharum, diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmatnya di akhirat. InsyaAllah.
Allah akan memberi keadilan kepada keluarga mangsa. Al-Fatihah buat Allahyarham.